Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 17 April. Kerajaan negeri yakin ekonomi Sabah dapat dipulih dan diperhebatkan pertumbuhannya di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, di bawah pelan itu, kemajuan holistik dapat dilaksana demi pembangunan yang lebih inklusif, seimbang dan saksama. Jelas Dato' Haji Ji dalam keadaan ekonomi negeri dan negara masih dalam proses pemulihan akibat pandemik 3 tahun lalu, Sabah bernasib baik kerana mampu merekodkan pencapaian tertinggi dalam kutipan hasil negeri. Menurutnya, kejayaan membanggakan itu hasil kerja keras serta kesungguhan kerajaan negeri yang turut dibantu anggota penjawat awam yang komited dalam membangunkan Sabah. Beliau berucap dalam majlis berbuka puasa dan penyerahan sumbangan Ramadan peringkat daerah Tuaran di Masjid An-Nur Tuaran. Seramai 200 penerima terdiri asnaf, anak yatim piatu, orang kurang upaya dan mualaf menerima sumbangan dalam majlis ini. Turut disampaikan 300 sejadah untuk kelengkapan beribadah kepada Masjid An-Nur Tuaran. Markas Wilayah Laut 2, Mawila 2, Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sandakan terus memperkasa kawalan keselamatan kawasan perairan negara, terutamanya ketika sambutan Aidilfitri ini. Panglima Mawila 2 Laksamana Muda Sazali Soib berkata, ia bagi memastikan keselamatan perairan negara terpelihara daripada sebarang gerakan rentas sempadan dan pencerobohan anasir luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Menurut beliau, tanggungjawab tersebut turut dilaksana bersama agensi keselamatan lain melibatkan Eastern Sabah Security Command ESCOM dan Markas Angkatan Tugas Bersama 2 di Lahadatu dan Tawau. Telah diamanahkan untuk menjaga terutamanya Markas Wilayah 2 untuk menjaga sebahagian daripada Laut Cina Selatan, di sebahagian Laut Sulu dan juga sebahagian daripada Laut Sulawesi. Jadi kami mempunyai lebih kurang sekurangnya 4 buah kapal dan 2 buah aset sea basing yang sentiasa berada di perairan. Beliau ditemui media dalam program pengagihan bubur lambuk Pangkalan TLDM Sandakan bersama NGO My Fund Action sempena hari ulang tahun TLDM ke-89 di Sandakan. Program kerjasama kali kedua yang dijayakan 34 sukarelawan My Fund Action dan anggota TLGM ini mengagihkan 1,000 pek bubur lambuk kepada anggota ATM serta penduduk kampung di Pulau Berhala selain masyarakat setempat di sekitar Bandar Sandakan. Sementara itu, pengurus operasi My Fund Action Sabah Nur Faizatul Akmar memaklumkan 50,000 pek asnaf telah diagih di seluruh negeri sepanjang Ramadan ini menerusi program tahunan Special Iftar for Ummah. Orang ramai disaran mengisi borang maklumat balik kampung bagi memudahkan pemantauan polis ketika mereka pulang ke kampung bercuti sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Borang berkenaan disediakan di setiap balai polis dan juga secara dalam talian melalui aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Orang ramai yang nak meninggalkan rumah, sila bagi alamat nombor telefon masing-masing untuk kita mengelakkan daripada kejadian-kejadian pecah rumah berlaku dan juga kami boleh menjalankan rondaan di rumah masing-masing. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik menyatakan demikian dalam sidang media di Sandakan. Beliau memaklumkan beberapa operasi pencegahan jenayah telah dirancang bagi memastikan tidak berlaku peningkatan kes jenayah ketika musim perayaan. Ini termasuk meningkatkan kehadiran anggota polis di tempat tumpuan, khususnya di institusi kewangan serta pusat bandar. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama berikutan kesesakan lalu lintas dijangka semasa musim perayaan ini. Program Rakan Muda Ramadan yang dilaksana Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Sabah wajar dimuatkan dalam kalender tahunan Ramadan di negeri ini. Ini kerana program tersebut mampu mengimarahkan bulan penuh keberkatan itu malah membolehkan umat Islam, khususnya golongan muda, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Dato' Fairuz Rendan berkata program seumpama juga mampu melahirkan modal insan berkualiti, berdaya tahan serta memiliki sahsiah diri kukuh melalui pengamalan nilai-nilai murni Kitab Suci Al-Quran. So Alhamdulillah
selain di bulan Ramadan ini kita berpuasa ataupun melakukan apa-apa ibadah, kita juga mengadakan program ini untuk pengisian tentang lebih pengetahuan kepada agama-agama Islam. Saya dimaklumkan oleh Tuan Pengarah, program ini akan diteruskan tahun ke tahun di daerah-daerah yang akan dipilih. Beliau yang juga adun pintasan ditemui media dalam program Rakan Muda Ramadan peringkat negeri di Masjid Pekan Kota Belud. Dalam pada itu, golongan belia yang ditemui menyambut baik pelaksanaan program ini. Saya dapat mengukuhkan pendirian saya sebagai Muslim yang muda bagi generasi pada masa kini, serta saya juga dapat belajar bahawa pendidikan agama ini satu benda yang pentinglah bagi kita sebagai umat Islam. Program ini memang baiklah untuk belia-belia muda untuk datang. Jadi kita tidak mempersiakan masalah belia muda ni. Sebab belia muda ni perlu ditingkatkan dia punya tahap keimanan dia dan bentuk insan sejati lah, Islam. Seramai 200 belia terlibat dalam majlis tadarus dan khatam Al-Quran ini. Majlis turut menyaksikan penyampaian hadiah bagi pertandingan melaungkan azan. 100 qori dan qariah dari setiap masjid dan surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Labuk menjayakan Majlis Khatam Perdana Al-Quran Ramadan Karim di Beluran. Ia diadakan sempena sambutan Nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan lepas. Program julungkali anjuran Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Beluran dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah Beluran Usia Beluran, Mahat Tafiz dan Sekolah Agama Sekitar Beluran dirasmikan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga adun Labuk, Samad Jamri. Ketika ditemui RTM, Samad menyambut baik penganjuran program ini dalam mengimarahkan bulan Ramadan sekaligus memartabatkan dan memastikan syiar Islam terutamanya kefahaman mengenai Al-Quran dapat disebarluaskan. Inilah sebenarnya adalah impak kesinambungan untuk kita merancang lebih ke hadapan lagi bagi memastikan bahawa program ini tidak putus dalam satu peringkat saja dan ianya berlanjutan daripada program awalan, umpamanya daripada program didikan awal dan sehinggalah Al-Quran itu sendiri. Program turut diimarahkan dengan tazkirah agama dan majlis berbuka puasa serta penyampaian sumbangan kepada pihak terlibat. Pengamal media di negeri ini perlu cekap dan pantas dalam menyebarkan maklumat agar terus kekal relevan sebagai sumber utama maklumat, terutama dalam menyampaikan dasar kerajaan. Langkah itu sekaligus dapat menangani berita palsu yang membawa provokasi dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Mengenai dengan real time news ini, saya sudah berbincang dengan Presiden. Kita akan duduk, kalau boleh kita akan bingkilkan. Dan ini bagi membuat menjadikan semua perancangan kerjaan dapat kita war-warkan kepada orang awam secara real time. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Rosmadi Datuk Sulai ditemui selepas merasmikan Majlis Malam Apresiasi Media Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri di Kota Kinabalu. Beliau turut menghargai sumbangan pengamal media yang banyak membantu dalam menyebarluaskan maklumat kepada masyarakat mengenai fungsi perkhidmatan serta inisiatif kerajaan. Dalam masa sama, beliau berharap pengguna media sosial bijak menilai maklumat dan menafsir fakta yang diperoleh bagi memastikan kesahihan sesuatu berita. Rumah anak yatim, sekolah tahfiz dan penjawat awam antara penerima sumbangan lebih 3,000 bungkus bubur lambuk Yayasan Nur Jauhar YNJ sempena Ramadan tahun ini. Program agihan bubur lambuk yang diadakan di Istana Seri Kinabalu itu dilaksana dengan kerjasama Syarikat Adabi. Ketika ditemui media, pengerusi YNJ Brigadier Jeneral Alhamra Tun Juhar berkata, program tahun ketiga ini juga seperti tahun sebelumnya, memasak bubur lambuk secara bergotong royong. Hari ini sambutan kita agak meriah dengan sokongan dan bantuan daripada 6 agensi yang terlibat saya katakan tadi. Antara agensi-agensi yang terlibat selain Regimen 507 Askar Watannya, kita juga mendapat sokongan dan bantuan daripada agensi Bomba, Persatuan Usahawan Wanita dan juga College Community Penampang.
Dalam program ini yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nolidah Tan Sri RM Jasni turut meninjau aktiviti penyediaan bubur lambuk selain menyempurnakan pengagihan kepada semua penerima di Istana Seri Kinabalu. 50 asnaf sekitar Taman Rimba Batu 7 Sandakan menerima sumbangan bakul asnaf daripada Pusat Zakat Sabah sepada Majlis Iftar dan Penyerahan Bakul Asnaf Masjid Al-Kafi Taman Rimba Sandakan. Turut menerima sumbangan 16 pelajar Madrasah Nur Mustafa Batu 7 Sandakan dan Masjid Al-Kafi Taman Rimba. Penyerahan sumbangan disempurnakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Hamsan Awang Supain. Kita amat halalkan program dan juga perancangan dibuat oleh setiap masjid, khususnya dalam usaha membantu asnaf, orang yang tidak berkemampuan, khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kerana kita sedia maklum bahawa pahala berlipat ganda. Semoga program ini akan menjadi tradisi kepada Masjid Taman Rimba dan akan diperluaskan lagi skopnya pada masa akan datang. Dan saya berharap para penyumbang, terutama sekali daripada segi penyumbang-penyumbang luar dan juga penyumbang individu akan lagi bertambah pada tahun akan datang. Sementara itu, di Kota Kinabalu, 30 anak yatim dan asnaf dari Rumah Anak Yatim Darul Bakti Kota Belud, Rumah Anak Yatim As-Sakinah Kinarut Papar dan Rumah Anak Kesayangan di Sembulan disantuni dalam program membeli belah baju raya sempena inisiatif keceriaan Ramadan Hibiscus Petroleum 2023. Menurut Ketua Perhubungan Komuniti dan Kerajaan Sabah Labuan Hibiscus Petroleum, Dato' Eddie Abdullah, program tanggungjawab sosial korporat ini bagi berkongsi rezeki dan kegembiraan bersama mereka yang kurang bernasib baik. Bagi saya dan juga anak-anak ini besar dia punya impak dia sebenarnya pada anak-anak, kegembiraan tu. Nah, satu daripada perjalanan daripada Kota Belud ke sini pun memang senang hatilah kan. Gembira. Semestinya gembira. Gembira je lah. Sebab ada orang dapat membantu dari segi kewangan. Baby blue sebab saya suka color biru. Dapat beli baju raya dengan kawan-kawan. Saya mengucapkan terima kasih setelah belanja baju raya. Tidak ketinggalan, kaki tangan RTM turut menerima sumbangan juadah berbuka puasa yang disampaikan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Alhamdulillah kita sudah menyantuni hampir 15 Mahat Tafiz dan itulah aktiviti sepanjang bulan Ramadan ni kita mencari keredaan lah insyaAllah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Saya Imran Azmi Rosli, salam Malaysia Madani. Sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis, tiap halaman akhbar, siang dan malam footbar, bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.